Hadirin hadirat sekalian, pelihara solat, hidup berkat, akhirat selamat. Hidup kita ini paling kita nak berkat. Biarlah kita ni tak kaya tapi berkat. Biarlah kita ini tidak berjaya macam orang lain dari sudut duniawi tapi berkat. Sebab itu perkataan berkat ini Allah Ta'ala menggambarkan benda yang ada campur tangan daripada dia. Sebab itu barakah secara etimologinya, dari sudut bahasanya, diambil dari perkataan al-birkah. Al-birkah ni makna tempat berkumpul air. Kalau di padang pasir, dia ni oasis. Bayangkan dalam keadaan dahaga, kering, panas, tiba-tiba jumpa oasis al-birkah ini. Jadi berkat ini kata ulama secara istilahnya adalah kebaikan yang terus-menerus ada walaupun tak banyak. Contoh, dia gaji kerja kerajaan tak tinggi, grade N19 sebagai contoh. Tetapi sebab berkat, dia punya bahagia macam orang grade N91. Seolah begitu. Berbanding orang terus 3, tapi tak ada barakah, tak pernah cukup. Itu dia akan rasuah, dia akan buat benda-benda tak elok. Ini contoh sajalah, bukan kata semua terus rasuah, contoh. Dan berkah ini juga kata ulama ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab itulah ada orang memiliki harta, rumahnya besar bertingkat-tingkat, duitnya tebal berlipat-lipat, keretanya bersusun berkilat-kilat, isterinya pun cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4, tapi rumah tangganya hari-hari kiamat. Kita duk membaca berita dia bergaduh laki bini, tak daya lah menyampah jadinya. Contoh, tarik gambar dia lagi, tarik gambar dia lagi. Dia marah ke laki dia buat status ini marah ke, ni contoh, ni cerita di Venezuela, bukan di sini. Hari-hari kiamat. Baik itu orang tua-tua, nenek moyang kita dulu tidak kaya, tidak mewah, tapi nikah sekali buat, kahwin sampai ke lahat. Nikah sekali sudah, kahwin sampai ke tanah. Nikah sekali jadi, kahwin sampai ke mati. Barakah. Orang sekarang pagi bernikah, petang berpisah. Pagi bernikah, petang bertingkah. Pagi bernikah, petang minta fasakh. Pagi bernikah, petang menyanggah. Belum hilang inai di jari, sudah bertengkar setiap hari. Belum hilang inai di tangan, bercakap dah pakai tangan. Belum hilang merahnya inai, dengar-dengar dah bercerai. Rasa baru saja kita pergi wedding dia, kau main hebat, berkompang-kompang. Dengar sehari dua ni dah berlempang-lempang pula dah. Kita pun jadi tak faham. Apa punca? Salah satu bukan kerana ada penyondol ke apa itu, IV yang kita boleh reka sendiri. Tetapi bottom line-nya barakah, berkat. Ada orang makanan banyak, patutnya bila makan cukup, sehat. Tapi jadi penyakit pula dah. Apa sebab? Ditarik barakah. Sebab itu bila kita makan, kita disuruh doa supaya Allah campur tangan makanan kita. Allahumma barik lana fima razaqtana. Tuhan, wahai Tuhan, tolong campur tangan, berkatkanlah makanan aku. Apa sebab? Kerana makanan ni tuan-tuan, dia ada bahaya dia. Kita pun maklum, Syawal ini kita berada dalam pesta makanan. Nasi impit, kuah kacang, kuah masak lodeh, laksa utara, laksa Johor, laksa Sarawak, lemang, lontong, ketupat, rendang, serunding, soto, apa lagi, roti jala, sate. Macam-macam makanan. Orang kita pula kalau bab makanan ini, peluh berkira, makan berselera. Masa makan bersimbah peluh, kalau bekerja asyik mengeluh. Pucuk lebah gading gajah, bekerja segan, tapi kalau makan gagah. Ni datang ke masjid.
Soalan pertama ditanya, ada jamuan? Nombor satu, ni contoh. Tapi dia tengok caterer dah sibuk plating, ada makan. Sekali untuk penceramah, padahal muka tuan-tuan tak ada makan. Kalau takdir ada makan ni sekarang. Habis majlis ni sekarang, banyak lauk, lamalah duduk. Banyak kuih, duduk tak beralih. Jadi orang kita bab makan ini memang payah sikit. Tapi ramai hari ini dek kerana makan itulah dia ditimpa penyakit yang macam-macam. Apa sebab? Kerana makanannya itu ditarik keberkatan. Antara sebab tak berkat kerana membazir itu tak dapat kita nafikan. Tanya rakan-rakan yang kerja di SW Corp. Timbunan sampah yang bersifat sisa makanan ni jauh lebih banyak berbanding dengan sisa pejal yang lain. Bulan Ramadan meningkat menokok sampai 55%. Setiap hari di bulan Ramadan, tapak perusahaan sampah di 8 buah negeri uruskan 15,000 tan sampah sisa pepejal makanan sahaja. Maka kalau dah membazir, tak ada barakah. Yang kedua, makanan ni kerana kita kena minta campur tangan Allah, kerana makanan ni dia ada dia punya risiko. Saya ambil contoh, kari pap. Kari pap sebiji kalori kurang lebih 130. Bagi orang yang kaki makan, dia kata kalori ni mitos saja. Angka makan lah ikut kalau orang nak nasihatkan saja. Dalam kajian, lelaki dewasa hanya perlu 2,250 kalori saja sehari. Wanita dewasa perlu 1,800 kalori sehari. Lebih daripada itu boleh mendatangkan masalah obesiti kerana kalori itu tidak dibakar. Kita ambil contoh raya baru-baru ini, lemang sepotong, rendang ayam 2 ketul. Berapa kalori? 100. Sepotong lemang, rendang ayam 2 ketul. Bukan 2 ketul yang besar tu, 2 kecil-kecil. Itu saja dah 100 kalori. Untuk nak bakar 100 kalori, ada 3 pilihan. Brisk walk, jogging, berbasikal. Untuk membakar 100 kalori, kalau kita buat brisk walk ni 100 langkah seminit. Untuk bakar 100 kalori, kena berjalan kaki 30 minit. Itu baru makan sepotong lemang. Kalau tuan-tuan raya baru ni hentam sebatang lemang, tuan-tuan kena jalan kaki sampai dengkil. Baru bakar. Oh letih ustaz, ni jadi takut pula nak makan. Don't worry. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Wahai Allah, tolonglah. Makanan tuan rumah dah sedia, takkan saya tak makan. Sunat hukumnya meraihkan makanan tuan rumah. Sunat. Baik tu ada setengah orang tak betul cara dia. Bila pergi rumah orang, dia pantang macam-macam. Bila tanya awak tak makan, saya tasawuf. Tasawuf memang kurang makan. Tak betul. Orang tasawuf, rumah orang lah dia selera makan. Tapi bila bersendiri, dia tak makan sangat. Sebab mengambil hati orang satu kerja mulia. Tuan rumah rasa berbesar hati, mi goreng dia buat satu kawah itu, separuh kita makan, suka dia. Kita nyandar begini dah, aduh, tapi dia happy. Maka ini sebagai contoh saya bawakan, kalau makanan itu tidak ada keberkatan, dia datang mudarat. Oh, saya ustaz, saya tak makan lemang, saya makan kuih raya saja. Tuan-tuan, almond London, tak nenas, itu semua 50 kalori. Untuk bakar 50 kalori, brisk walk 15 minit. Baru sebiji. Kalau sebalang, berapa jam kita kena berjalan. Saya ingat sampai Genting Sempah lah tuan-tuan kena jalan. Itu pun kalau tak makan kat McD. Makan McD lagi, tambah jalan kaki sampai ke Kelang pula. Baik itulah kita mesti minta barakah. Sebab hidup kita sentiasa ada masalah yang kita tak jangka. Dalam perkahwinan yang kita cerita tadi sebagai contoh, dalam kehidupan nak keluar rumah, apa sahaja mesti minta barakah daripada Allah. Itu sebab sesuailah satu doa yang paling kerap kita baca dan kita hafal, yang dipetik dari surah Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan, berikan aku segala keberkatan dan kebaikan di dunia, berikan aku segala kebaikan dan keberkatan di akhirat, dan jauhkan aku daripada dibakar api neraka. Ini doa semua orang hafal. Insya-Allah orang hafal. Dan orang Melayu paling suka doa ini. Sebab doa ni doa makan kiri kanan. Dia tak perlu nak detail sebab dia dah sebut semua kebaikan. Baik.